Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Astaghfirullahal 'azim, innallaha ghafurur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pertamanya kita merafakkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau, dan insya-Allah kita menyambung kembali kuliah tafsir dengan menggunakan kitab tafsir Nurul Ihsan. Penggal pertama, jilid pertama surah Ali Imran, iaitu pada muka surat 123. Muka surat 123. Boleh jadi muslimat ada buka kitab, jadi kita sebutlah muka surat 123 baris yang kelima dari bawah. Muka surat itu 123 baris yang kelima dari bawah. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Baik, dan insya-Allah malam ini kita akan membaca 3 ayat. Dan kita baca serta mengambil kefahaman tafsir menurut tafsir Nurul Ihsan ini. Selalu kita baca 1 atau 2 ayat, malam 3 ayat, panjang sikit, panjang pada ayat. Kita akan ejah juga bagi kurang 30 minit pasal tak lebih. Dan pasal apa kita baca 3 ayat? Pasal dia kesinambung ayat. Kita nak baca 2 1 tak comel. Jadi ayat 81 hingga 83 surah Ali Imran dalam tafsir Nurul Ihsan itu duduk di muka surat 123 baris yang kelima dari bawah. Baik muslimin muslimat rahimakumullah, kita baca dulu ayat tersebut. Dimulai dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Qala a'aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin.
فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون Sadaqallahul Azim. Baik, demikian ayat 81 hingga 83 surah Ali Imran. Panjang juga lah ayat tu. Tak apalah, kita baca menurut tafsir Nurul Isani, tak panjang manalah. Baik. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Dan sebut olehmu ya Muhammad ketika mengambil Allah Ta'ala akan mitsaq, yakni janji segala anbiya, manakala aku bawa datang akan kamu daripada kitab dan hikmah, faham syariat. Kemudian daripada itu datang akan kamu oleh Rasulku yang membenar bagi kitab yang serta kamu, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya hendaklah kamu beriman dengannya dan hendaklah kamu tolong akan dia. Qala, firman Allah Ta'ala lagi, a'aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri, adakah ikrar kamu dan ambil kamu atas yang demikian itu perjanjianku? Qalu, jawab mereka itu, aqrarna, telah mengaku ikrar kami. Qala, firman Allah Ta'ala, fashhadu wa anna ma'akum minasyahidin, maka naik saksi oleh kamu atasnya, dan aku serta kamu daripada jumlah orang yang jadi saksi atas diri kamu dan ikutan kamu. Ayat 81. Ayat 82, faman tawalla ba'da dhalika faulaika humul fasiqun, maka barang siapa yang berpaling kemudian daripada yang demikian itu, maka bermula sekalian mereka itulah yang fasik sekalian. Baik, ayat 81 dan 82 ini turun, asbabun nuzul dia disebutkan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada satu ketika Sayyiduna Umar Al-Khattab menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, aku memerintahkan saudaraku, yakni seorang Yahudi Bani Quraidah, untuk menuliskan seluruh isi Taurat. Pada saat ini aku ingin mentasihkan kepadamu, sama ada benar atau salah. Maka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berubah sebagai tanda tidak setuju. Dan bersabda Nabi, jika Nabi Musa alaihi salam masih ada, lalu kamu mengikutinya dan meninggalkan ajaranku, tentu kamu akan tersesat. Lalu turunlah ayat ini, dua ayat 81 dan 82. Baik, nak sebut di sini bahawa syariat, ya, syariat kepada para anbiya wal mursalin, bila daripada nabi kepada nabi, rasul kepada rasul ni, maka berpindah ni, maka syariat kepada rasul yang kemudian itu, umpamanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang itu kepada Nabi, maka syariat itu yang terpakai dan memasukkan syariat yang sebelumnya. Maksudnya, walaupun kitab Taurat itu ditulis balik oleh boleh jadi penghafaz Taurat yang masih ada pada ketika itu, tulis balik dan sahih betul belaka, tetap kitab itu tidak diguna pakai atau tidak terpakai ketika mana turunnya kitab Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di hujung daripada hadis ini, hadis riwayat Ibnu Razak, bahawa kalau Nabi Musa masih hidup, maksudnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ni, diturunkan Al-Quran, Nabi Musa masih hidup dan kitab Taurat tu ada, kamu mengikut dia, meninggalkan aku, meninggalkan apa yang aku bawa, dakwah aku, ajaranku,
maka kamu akan tersesat. Tu. Sebagai nak menjelaskan, memanglah Nabi Musa dah wafat. Ya. Cuma sebagai nak menjelaskan, kalau sekiranya Nabi itu sendiri masih hidup, kemudian kitab itu bersama dengan Nabi itu, ya, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa pun kena ikut kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebagai nak menjelaskan bahawa boleh jadi pengikut kepada Nabi Musa, golongan Al-Yahud. Demikian juga pengikut kepada Nabi Isa alaihi salam, An-Nasara, ya, dua golongan yang bermusuh dengan Islam lah. Dua golongan yang disebut dalam ayat yang lain yang telah kita baca dulu dari surah Al-Baqarah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak redha golongan Al-Yahud dan juga golongan An-Nasara kepada kamu, sehinggalah hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu ikut jejak langkah, ikut apa yang disebut sebagai acuan depa. Kalau depa buat gini, ikut. Mana yang depa buat tu pastinya bertentangan dengan syariat Islam. Bila ikut, baru depa redha. Mana bila ikut ni mana meninggalkan Islam. Secara tidak langsung meninggalkan Islam. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dengan lafaz Allah Subhanahu Wa Taala mengikat janji dengan para anbiya, sebagai nak menguatkan betapa syariat yang diturunkan kepada sekalian rasul ni, ya, berperingkat ni, ya, syariat yang turun kepada Nabi Isa memasukkan syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa, begitu, ya. Nabi begitulah ke atas. Kemudian syariat yang diturunkan atau kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan syariat yang diturunkan ke kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, juga Nabi Musa, semualah ke atas. Sebab itu disebutkan dalam ayat 81 tadi ni, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kemudian datang kepada kamu rasul yang membenarkan apa yang ada bersama kamu. Jadi sekalian rasul yang kemudian ni yang datang dan selepas datang ni membenarkan apa yang dibawa oleh rasul yang sebelumnya. Ya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan keseluruhan apa yang dibawa oleh para mursalin sebelum. Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa, gitulah. Membenarkan, tidak Allah Sayyidina Muhammad tidak mengingkari, tidak menolak. Semua rasul tu Nabi sallallahu alaihi wasallam syariat Islam tidak menolak. Kita terima kan? Nabi Isa kita terima, nabi dan rasul. Rasul yang ke-25 kan, yang wajib diimani, wajib diingat iman. 25 rasul yang ke-24 kan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-25. Semua tu. Walaupun rasul itu dibutuhkan kepada Nasrani. Kemudian Nabi Musa walaupun dibutuhkan kepada Al-Yahud atau Bani Israel lah, umumnya Bani Israel. Cuma golongan Al-Yahudi ni satu firqah daripada 12. Satu firqah atau satu kelompok daripada 12 kelompok dalam Bani Israel, itu 12 suku puak. Suku puak Bani Israel ni 12 suku puak menurut kepada susu galu daripada anaknya Nabi Allah Yaqub alaihi salam, 12 orang. Jadi bapa kepada Bani Israel ni Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Dia punya sejarah dia punya gelaran dia, bapa kepada Bani Israel Nabi Allah Yaqub, bapa Bani Israel. Kemudian turun Bani Israel daripada ni anaknya Nabi Allah Yaqub alaihi salam. 12 orang, 12 suku puak. Sehingga disebut riwayat bahawa Yahudi ni daripada suku puak yang anak Nabi Yaqub bernama Yahudi. Baik. Jadi satu suku puak lah. Suku puak itulah yang mendakwa mereka ini golongan yang mulia. Sehingga kan puak ni, suku puak ni dalam suku puak depa ni dalam 12 ni, maksudnya kita kata ada darjat dia. Sehingga kan kalau kita baca dulu ayat yang menjelaskan tentang perang Talut Jalut.
Depa Bani Israel datang kepada Nabi Allah Syamuel. Ketika itu Nabi lah, ni Nabi bukan Rasul. Minta kepada Nabi Allah Syamuel agar minta kepada Allah. Dia Bani Israel itu begitulah. Dia berjumpa kepada Nabi supaya Nabi itu minta kepada Allah, agar diutuskan ataupun diturunkan, ditentukan seorang raja. Raja ni panglima perang lah. Kemudian diangkat, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat raja kerana mereka itu Talut, bukan daripada suku Buak Yahudi ni. Suku Buak yang kita sebut tadi, darjat-darjat tadi yang rendah. Yang seorang pengembala kambing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kerja ni lah, kerja yalah. Sehingga kan mereka awal tu mereka pasal apa nak angkat orang ni? Pasal apa nak angkat daripada suku Buak yang mulia lah. Sebut depa meletakkan suku depa tu mulia lah, banding dengan walaupun dalam Bani Israel tadi sebut tadi. Sebab itu dilakopkan kepada Yahudi ni. Kalau kita nak sebut hari ni Yahudi laknatullah tak apa. Karena kita merujuk kepada Yahudi yang menentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hari ni lah. Kan? Cuma Bani Israel itu kita tak boleh sebut lah. Walaupun hari ni kan nama tempat Israel itu kan, Yahudi hari ni Israel. Kan? Cuma kalau kita nak sebut Israel hari ni itu tak apalah, pasal Israel hari ni adalah Yahudi lah. Cuma kita tak boleh nak secara umum Bani Israel itu pasal dia besar, dan bapa kepada Bani Israel itu Allah adalah Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Baik. Demikian hak yang menentang itu satu je lah daripada suku Buak. Baik. Kemudian mana tadi? Nak menjelaskan bahawa, nak menguatkan bahawa syariat yang diturunkan kepada para anbiya wal mursalin ini memasukkan syariat yang sebelum. Memasukkan syariat yang diturunkan Nabi Isa tidak terpakai. Bila syariat ni turun melalui kitab Al-Quran lah, kitab Al-Quran, maka Al-Quran dipakai. Walaupun kitab Injil itu masih ada yang sebenar, tak boleh pakai dah. Itu kaedah hukum pada syariat tu, kitab tu. Sebab itu syariat bagi para mursal ini berbeza-beza. Kita baca dulu bahawa syariat kepada Nabi pengikut Bani Israel ni, Nabi Allah Musa alaihissalam nak menghapuskan dosa dengan Allah nama bunuh diri. Bukan bunuh diri maksudnya pergi gantung lagi, tidaklah. Bunuh tu maksudnya yang baik membunuh yang jahat. Hak jahat tadi tu secara yang jahat tadi ni dia reda lah dibunuh sebagai nak menghapuskan dosa dia. Bukan bunuh diri yang macam hak bunuh diri hari ni lah, kan, hak gantung tali ujung bangunan kau macam-macam lah gitu. Kelas sini pun bunuh diri juga macam-macam. Baik. Tu yang tu nak sebutkan bahawa nak menguatkanlah Allah Subhanahu Wa Taala mengikat janji, mengambil akan Allah Taala minta janji segala anbiya. Dan anbiya ni qalu aqrarna, kami ikrar, kami kata syahidna lah, setuju. Ikrar adalah ikrar mereka ni terima bahawa setiap apa yang diturunkan kepada mursalin selepasnya itu memasukkan ada yang ada pada mereka ataupun yang hak mereka bawa, melainkan syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana yang terakhir tak ada dah mari selepas daripada syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan. Walaupun nanti di akhir zaman, nanti di akhir ini akan turun Nabi Isa. Turun Nabi Isa dengan menggunakan ataupun syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan turun-turun pakai balik syariat Nabi Isa. Tak. Pasal syariat yang disebut tadi itu memasukkan. Demikian Nabi Isa turun pun dengan menggunakan syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran. Bukan turun-turun ni nak mengesahkan balik kitab Injil dah. Manakala turun tu sebagai nak menghapuskan atau nak membunuh Dajjal. Karena Dajjal itu menurut riwayat akan dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Baik.
Itu sirahnya. Baik. Kemudian disebutkan dalam ayat ini para anbiya ni, para rasul ni pun terima. Maka selayaknya bagi umat para mursalin sebelumnya lah, baik bangsa Bani Israel Yahudi, baik Nasrani, bila Nabi SAW membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Isa, juga apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, kedua ni, karena mereka dua golongan ni, dua itulah Nabi Isa dan Nabi Musa. Jadi sepatutnya mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu sebagai nak sebut, nak takkidkan lagi, nak menguatkan lagi, ya. Karena disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala mengikat janji dengan para anbiya, dan para anbiya bersetuju ni, kan? Maka sepatutnya pengikut ni, ya, yang meletakkan, ya, kalau pengikut Nasrani yang meletakkan sehingga meletakkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan tu, kan? Ya, wahai semua tu dah jadi terpesong belaka lah, ya. Terpesong yang meletakkan Nabi Isa tu anak Tuhan, terpesong yang kita sebut dulu ni. Sehingga kan golongan Nasrani tanya kepada Nabi, adakah engkau nak kami sembah engkau seperti mana kami sembah Nabi Isa? Maka Nabi SAW menafikan, ya. Karena para mursalin, para anbiya wal mursalin datang untuk memperbetulkan akidah umat manusia supaya benar-benar beriman kepada Allah dan mengesahkan Allah, bukan mentuakan Allah, ya, dan juga bukan mentigakan Allah, ya, seperti mana Trinity lah. Baik. Kemudian ayat yang ke-82, faman tawalla ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang berpaling kemudian daripada yang demikian itu, berpaling daripada kitab syariat yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika humul fasiqun. Mereka itulah yang fasik sekalian, yang itu bersalah, berdosa, melakukan kesalahan kepada Allah karena berpaling daripada apa yang sepatutnya mereka berpegang. Itulah Al-Quran Karim. Sepatutnya yakin dan percaya. Yang kata yakin percaya ni makna bila ditanya kepada kita, maka kita akan jawab Al-Quran. Tanya kepada kita, nak menentukan hukum yang terbaik dalam nak memutuskan hukum, mari dari mana? Mari dari Al-Quran. Kan? Kita tak boleh nafi, karena Al-Quran itu datang daripada Allah yang menciptakan manusia. Maka sudah pasti Allah yang menciptakan manusia adalah jalan yang terbaik untuk kita ikut nak menyelesaikan masalah terhadap manusia. Demikianlah analogi para alim ulama, beri mudah je analogi. Dia sebut satu-satu dekat dengan kita lah, kipas ni. Kipas tu hak buat kipas. Kipas manalah, kipas musim shilling, kipas shilling. Kita beli kotak, kita nak pasang sendiri. Dia bagi instruction dia, cara nak pasang. Jadi kita kena ikut cara tu, kena ikut lah. Kalau tak ikut, tak jadi, rosak lah. Bila tu kita pasang, mana boleh pasang terbalik bila? Boleh pasang terbalik kan? Angin tak tumpah, angin naik atas. Dia ada kipas yang boleh pusing, dia pusing kat ni, okey, untuk angin bawah. Ada lagi nak dia panggil reverse. Tu kipas tu hebat agak. Reverse tu supaya dia punya watt. Ada passion kipas tu. Jadi dia pasang terbalik, jadi kipas tu tak boleh reverse. Pasang mundur pasal apa kipas tak panas. Duk marah ke kipas ni. Apa jenis kipas kita nak angin, dia tak mau bagi angin. Rupanya dia salah pasang. Pasal dia tak ikut instruction tu, dia tak ikut cara tu. Jadi itu analogi mudah, banyak lagi benda lain. Analogi maksud tamsilah yang mudah supaya kita nampak bagaimana nak memutuskan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak menyelesaikan masalah tu lah, ya, yang berlaku dalam kehidupan
manusia. Maka tak boleh tidak. Ia kena kembali kepada Al-Quran. Jadi siapa-siapa yang tidak kata berpaling, tergolong dalam golongan yang fasik. Kemudian datang ayat 83, afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Maka adakah lain daripada Allah itu kamu tuntut agama, dan baginya menyerah segala mereka yang dalam 7 petal langit dan bumi dengan taat dan dengan kerasi, dengan perang, dan melihat barang yang datang kepadanya seperti bala dan karam di laut, dan kepadanya dikembali sekalian kamu. Wa ilaihi yurja'un. Afa ghayra dinillah, apakah patut ada agama selain daripada dinillah, agama Allah? Adakah patut kamu nak ambil selain daripada dinillah, agama Allah? Yabghuna walau aslama man fis samawati wal ard, yang disediakan kepada umat manusia ini, yang mana Allah man fis samawati wal ard, itulah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang dalam 7 petal langit dan 7 petal bumi. Taw'an wa karhan, taat dan dengan kerasi, dengan perang, dan melihat barang yang datang kepadanya seperti bala dan karam di laut, dan semuanya adalah datang daripada Allah. Dilihat, disebutkan di sini datang kepadanya, dan melihat barang yang datang kepadanya seperti bala dan karam di laut. Itu 2 contoh lah. Bala tu umum, karam di laut tu khusus. Dan segala apa lah, musibah, ya. Kalau musibah hari ni COVID-19, ya, ia datang daripada Allah jua, ya. Kerana apa? Kerana ia dah berepok, dah berlaku, ya. Maka sesuatu yang berlaku itu dengan kehendak Allah, ya. Sebagai ujian kepada umat manusia supaya sedar bahawa sebagai kita sebutkan musibah bala lah, ya. Akhir zaman tu gitulah. Kerana umat manusia ni macam-macam lah. Kalau hari ni tak, yang lelaki nak jadi perempuan macam mana, kan? Hak perempuan nak jadi lelaki pun ada. Lelaki nak menikah lelaki ada. Perempuan nak menikah perempuan ada. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji ni supaya apa? Supaya kembali kepada Allah. Dan bagaimanapun pasti akan kembali juga. Kembali bagaimana? Kembali itu mati nantilah. Wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya kamu dikembalikan. Dan kepadanya dikembali sekalian kamu. Kita ni semua akan kembali kepada Allah. Alangkah baiknya kita kembali kepada Allah dalam kehidupan kita sebagai hamba yang taat dan patuh kepada Allah. Jangan senyap, waliyadzubillah, kembali kepada Allah sebagai hamba yang kufur, waliyadzubillah, hamba yang fasik, waliyadzubillah, musyrik, ya. Kenapa? Karena kembali itu pasti, ya. Karena mati itu pasti, kembali kepada Allah itu pasti, hak, benar. Dan orang yang benar-benar beriman, dia yakin itu, ya, kembali kepada Allah itu benar. Maka ia sentiasa berwaspada dalam kehidupan, ya. Berwaspada dalam kehidupan. Walaupun dalam kehidupan ada perkara ikhtiari dia boleh ikhtiar, kan? Macam kita nak mengelak ataupun menjauhkan diri daripada COVID-19, kan diajar kepada kita beberapa kaedah yang kata SOP itulah. Itu SOP itu kaedah lah, jalan. Kerana nak mari benda tu, kita nak kata sekian ni jarak semeter, pakai face mask, ada macam tu kan, pakai hand sanitizer, maka ia mari, kalau kata dalam bab penyakit ni, mari daripada hak nak tentu tu, nak kerana kepakaran dia di bidang perubatan, kan? WHO, hak mana hak perubatan. Jangan pula kita kata ikut WHO Dajjal. Ada pasal depa kepakaran. Pakaran tu kerana benda virus ni tak nampak satu hal. Kemudian virus ni mudah merepot. Dengan bersentuhan tu merepot. Masuk isyarat boleh juga dah. Kata kita boleh peringat. Baik. Jadi nak disebutkan
dalam ayat yang ke-83 ini bahawa Tanzilul kitab la raiba fihi. cabut tu. Baik. Dia ada setting dia tu kan, setting dia ni tak apalah. Baik. Apa tu disebutkan dalam ayat ini bahawa tak ada lah agama yang memberikan keselamatan. Gitu. Tak ada agama yang memberi keselamatan dalam kehidupan di dunia, apalagi dalam kehidupan di akhirat nanti. Melainkan dinillah atau dinullah, agama Allah. Agama yang ditentukan oleh Allah iaitu Islam lah. Kan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ayat 3 surah Al-Maidah. Al-yawma hari ini akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan kepada kamu agama. Dinakum, agama bagi kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan kepada kamu nikmati-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku redha bagi kamu agama Islam sebagai agama. Menurut mufassirin ayat ni ayat terakhir umum. Kerana nak sebut kesempurnaan sempurna dah agama tu. Islam tu mana turun sempurna dah turun ayat-ayat suci Al-Quran Karim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa itu wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku redha bagi kamu agama Islam sebagai agama. Jadi tak ada agama lain. Maka kalau mengambil selain daripada Islam sebagai agama, maka wal-iyadu billah, golongan yang bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kufur ingkar kepada perintah Allah. Ya. Perintah Allah kepada kita umat manusia ini, kehidupan kita di dunia ini sebagai hamba, memperhambakan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan ibadah. Perintah itulah kan. Perintah yang berupa kefarduan tu, hak fardu tu tak banyak fardu. Yang wajib tak banyak. Ya, 5 waktu sembahyang, satu lah mari hari-hari. Hak lain tu kalau Ramadan puasa mari setahun sekali juga, sebulan. Kalau zakat pun setahun sekali juga. Kemudian haji memanglah dia berulang-ulang tahun, tapi sekali seumur hidup. Kan? Haji tu kemudian tu lah pasal sekali seumur hidup. Hak mari selalu tu sembahyang 5 waktu. Hak asal 50 waktu. Kalau 50 waktu tak tahu. 55 waktu pun sampai mana anak muda kita tak jaga 5 waktu tu. 5 waktu. Kalau 50 dah tahu. 50 ni setiap sejam tu 2 ke 3 waktu. Pasal 24 jam, dah 248. Dia kata 2 waktu lah, sejam 2 waktu, sejam 2 waktu. Nak tidur sak tidur je bangun bayang. Tidur je bangun bayang. Ada setengah jam lebih kurang. Tu rahmah Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sembahyang dengan 5 waktu, tetapi mendapat ganjaran pahala seumpama sembahyang 50 waktu. Karena rahmah Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi kemuliaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah satu-satu kebaikan yang dilakukan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah gandakan 10 kali ganda. Semua baik itu kalau dalam sembahyang, ada sembahyang 5 waktu seumpama 50. Kalau bulan Ramadan kemudian thumma atba'ahu sittan min Syawal. Ya, kerana ada ulama meletakkan bahawa sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. 30 hari seumpama 300. Tambah 6 hari seumpama 60, 360 hari. Kana kasiyamid dahri, seolah-olah dia puasa setahun. 360 hari kan lebih kurang setahun. Ganjaran pahala yang diperolehi, bukan puasa dia, bukan dia boleh declare, wah aku dah puasa sepanjang tahun ni dah, ada boleh. Pasal ia tetap puasa kalau 30 hari tambah dengan 36 hari ya. Sebab itu kana kasiyamid dahri, seolah-olah tu bagaimana sebagai ganjaran ia dapat. Tu. Puasa dia tetap 36. Jangan pula aku dah bulan Ramadan tambah hari
Nabi sebut seolah-olah puasa setahun dah ni. Wah, aku dah puasa tiap hari dah ni. Tak payah puasa dah sini kami. Tak payah puasa dah hari putih 13, 14, 15 tiap-tiap bulan. Apa tu bulan Hijri. Ada tu dapat pahala gitu. Kemudian puasa tambah di sini kami dapat pahala pula lagi lah. Kerana ganjaran itu di sisi Allah. Kerana Allah Maha Kaya. Kan? Bila Allah Maha Kaya, tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam memberi kepada hamba. Berbeza hamba selama hamba. Bila dia beri, kurang pada dia. Itu. Tetapi pada Khaliq, Allah tak ada apa beri kesan. Allah nak beri banyak mana pun, tidak menjadi kesan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kesannya kepada hamba. Ya. Kita sebut satu yang mudah. Salatul Fajri disebutkan khairum minad dunya wa ma fiha. Solat sunat fajar lebih baik daripada dunia serta seisinya. Masya-Allah, tabarakallah. Sunat fajar tu. Kalau lain-lain lagi, mari lagi solat sunat ba'diyah selepas isyak 4 rakaat, sama ada 2 dan 2 atau 4 rakaat sekaligus. Seolah-olah dia melaksanakannya pada malam Al-Qadar. Ni hadis sahih belakang. Maka besar ganjaran tu, kata boleh jadi tak betul. Iyalah. Pasal datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar kerana Allah Maha Kaya. Atas kehendak Allah nak bagi banyak mana. Kan? Jangan pula kita kata khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia serta seisinya. Biar betul lah. Tak payah biar betul. Supaya kita, Allahumma salli ala Muhammad, ambil bahagian samalah. Kan? Pasal kita tahu kelebihan tu. Dan lagi lah, banyak-banyak lagi lah. Bacaan ayat kursi selepas daripada solat. Kan? Merupakan bacaan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kalau dia mengamalkan, maksudnya dia selepas sembahyang, dia baca ayat kursi. Baca sembahyang subuh, pas subuh baca. Itu lah menjadi amalan dia. Maka menghalangi dia daripada masuk neraka. Menjadi amalan dia. Biar tu takkan baca ayat kursi pas sembahyang dah. Kalau dia buat maksiat ke, dia buat perkara dilarang ke, jangan tanya hak selepas tu. Kita sepatutnya faham, bila dia jaga yang tu, maka boleh jadi Allah pelihara dia daripada melakukan perkara yang menceburkan diri dia ke lembah kebinasaan, yang memasukkan dia ke dalam neraka. Kerana hadis itu jelas sahih. Jangan kita petikaikan, kalau dia buat maksiat, takkanlah dia masuk tak apa nama, takkanlah dia masuk neraka. Dia buat kemungkaran apa semua, walaupun dia baca, maka jangan kita kaitkan demikian. Kerana apa? Kerana kita kena ambil hadis Nabi SAW, kena baca mengikut kefahaman ya, yang kita faham daripada hadis Nabi SAW. Jangan kita pusing-pusing kan? Kerana ganjaran itu ya, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita fikir pelik pasal banyak ni. Yalah, banyaklah pasal Allah Maha Kaya. Tu. Baik muslimin hadirin yang dirahmati Allah, demikian 3 ayat 81 hingga 83 yang menjelaskan kepada kita bahawa syariat yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW memansuhkan syariat yang terdahulu atau kitab yang terdahulu. Maka siapa pun yang hidup di zaman apa itu bermula kerasulan Nabi SAW hingga akhir zaman, ia kena berpegang kepada atau mengikut syariat Nabi SAW. Dia tak boleh menolak ataupun tak boleh berpaling. Bila menolak berpaling, maka golongan bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah sekalian, itu untuk malam ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita akan 3 ayat yang kita bicarakan, kita baca pada malam ini. Mudah-mudahan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian berusaha untuk kita nak menggandakan amal soleh sebagai bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kembali kepada Allah itu pasti disebut di hujung ayat 83, wa ilaihi yurja'un, kepadanya Allah kamu akan dikembalikan. Wallahu ta'ala a'lam. Hadza wa billahi taufiq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، في القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، إلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.